A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu lagi pada petang yang berbahagia ini untuk kita menyambung pembacaan kitab Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu azza wa jal. Dan alhamdulillah, sedikit sebanyak tinggal lagi beberapa majlis sahaja lagi insya-Allah untuk kita mengkhatamkan kitab ini. Maknanya tinggal lagi sedikit saja perbahasan yang berbaki yang kita akan pelajari insya-Allah dalam usaha kita meneliti kitab ini dengan baik satu persatu, yang insya-Allah moga-moga kita selepas ini dapat membaca pula kitab Qurratul Ain daripada awal, kitab karangan Imam Al-Hattab Al-Maliki yang juga menghuraikan matan Al-Waraqat ini namun lebih secara dalam insya-Allah. Jadi pertemuan kita sebelum ini adalah untuk kita mendapat asas bagi memahami ilmu usulul fiqh berdasarkan kitab Al-Waraqat, dan insya-Allah dalam beberapa majlis lagi, mungkin 10 majlis lagi yang berbaki, insya-Allah kita akan dapat mengkhatamkan kitab ini dan kita akan beralih kepada kitab yang lebih tinggi, iaitu kitab Qurratul Ain karangan Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu azza wa jal. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan yang lepas kita telah pun masuk dalam perbahasan berkenaan dengan al-akhbar, berkenaan dengan perkhabaran yang di dalam ilmu usul fiqh secara khususnya akan membincangkan, yang utamanya adalah membincangkan tentang hadis baginda Nabi alaihi salatu wassalam dari segi adakah hadis itu berstatus kuat ataupun lemah, al-akhbar. Dalam pertemuan yang lepas kita telah pun meneliti satu persatu dan kita telah pun masuk di dalam perbahasan berkenaan dengan al-hadis al-mutawatir ataupun al-khabar al-mutawatir. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan membaca bersama-sama dengan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah berkenaan dengan al-akhbar al-mutawatirah, begitu juga dengan khabar ahad yang perbahasannya didatangkan dalam kitab ini. Dan insya-Allah moga-moga dalam pertemuan kita pada hari ini kita akan dapat mengkhatamkan perbahasan berkenaan dengan al-akhbar, dan moga-moga kalau direzekikan Allah pertemuan depan kita akan masuk di dalam tajuk al-qiyas, tajuk berkenaan dengan al-qiyas. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan meneliti secara masak, secara halus berkenaan dengan al-akhbar, iaitu bicara tentang khabar mutawatir dan juga khabar ahad. Tajuk ini penting sebab di dalam ilmu usul fiqh kita membicarakan tentang apakah dia dalil. Maka setelah kita mengetahui bahawa hadis baginda Nabi alaihi salatu wassalam secara kasarnya adalah merupakan dalil yang menjadi pegangan para fuqaha di dalam mereka mengeluarkan hukum hakam, maka secara umumnya begitu. Namun secara terperincinya ada juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan ada masalah di peringkat perawi hadis, maka hadis itu tidak berstatus kuat. Jadi di sinilah kita akan lihat berlaku percantuman ataupun berlaku kesepakatan perbahasan di sisi para ulama usul fiqh dan juga ulama hadis, iaitu dari segi membicarakan tentang pembahagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma para fuqaha atau para ulama usul fiqh mereka lebih meneliti dari sudut hadis itu yang mana boleh menjadi dalil, yang mana tidak boleh menjadi dalil.
Jadi maka datanglah isu al-mutawatir, isu khabar ahad dan sebagainya. Kalau kita buka pula dalam ilmu ulumul hadis, mereka lebih membahaskan secara luas kerana tujuan membahaskan ulumul hadis adalah untuk meneliti hadis Nabi secara ia adalah hadis. Berbeza dengan para ulama usul fiqh, mereka mengkaji hadis dari sudut mana satu yang boleh menjadi dalil untuk digunakan oleh para fuqaha di dalam usaha mereka mencari hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam pertemuan lepas kita telah pun masuk di dalam tentang al-mutawatir. Ini insya-Allah saya ulang sekali lagi tentang al-mutawatir berdasarkan matan yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu azza wa jalla. Cuma satu perkara lah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Kitab ini kalau di Mesir dulu kita membacanya dalam keadaan kita akan menghafaz bersama-sama. Namun disebabkan kelas kita secara online agak sukar untuk kita menghafaz secara bersama, pun begitu jauh di hati saya mengharapkan agar para pembaca, para pendengar berusaha untuk dapat menghafaz matan ini, matan al-waraqat ini, kerana kita akan pergi ke kitab yang lebih tinggi yang juga membincangkan tentang matan al-waraqat. Maka apabila matan itu sudah tersemat kukuh di hati kita, maka ketika kita membincangkan perbahasan yang lebih luas, kita akan terus dapat mengikat diri kita dengan fokus asal kita, iaitu memahami matan al-waraqat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Bisnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam Abil Ma'ali Abdul Malik ibni Abi Muhammad Abdullah ibni Yusuf Al-Juwaini al-ma'ruf bi Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu azza wa jalla, wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i waraqatihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Qala rahimahullahu azza wa jalla: fal mutawatiru ma yujibul ilma wa huwa أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. Okey, itulah matan yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain yang berkait dengan khabar mutawatir. Baik, al-mutawatir kata Imam Al-Haramain adalah sebarang khabar. Fal mutawatiru ma ay ayu khabarin. Kalau kita nak pecahkan satu-satu tu, ma di sini kalau terjemah bahasa Melayu apa sahaja. Apa sahaja yang mewajibkan keyakinan 100%, iaitu al-ilm. Al-ilm kadang-kadang merujuk kepada pengetahuan, tapi di sini maksudnya adalah keyakinan 100%. Al-yaqin 100%, keyakinan 100%. Maka kata Imam Al-Haramain al-mutawatir, maka al-mutawatir setelah beliau menceritakan sebelumnya khabar terbahagi kepada dua, iaitu khabar mutawatir dan khabar ahad. Maka kata beliau, kalau kamu nak tahu apa dia al-mutawatir, maka mutawatir adalah apa sahaja yang mewajibkan keyakinan 100%. Jadi apa sahaja yang dimaksudkan oleh Imam Al-Haramain di sini adalah apa sahaja perkhabaran, apa sahaja berita, apa sahaja cerita yang mewajibkan keyakinan 100%. Jadi ma dalam kenyataan Imam Al-Haramain, ma di sini bermaksud ayu khabarin. Fal mutawatir ma maksudnya ayu khabarin yujibul ilma, apa sahaja perkhabaran yang mewajibkan pengetahuan, iaitu mewajibkan keyakinan 100%. Jadi al-ilmu di sini lawannya adalah az-zann. Lawan kepada al-ilmu di sini adalah az-zann. Keyakinan 100%, lawannya adalah sangkaan kuat bahawa perkara itu adalah bagian-bagian, tapi tak sampai ke tahap keyakinan 100%. Lawan kepada al-ilmu juga selain pada az-zann, macam kita, kalau siapa yang masih ingat pada awal-awal kelas kitab Ar-Raqaq ni, lawan bagi az-zann juga adalah lawan bagi al-ilmu, iaitu keyakinan. Selain daripada az-zann, lawannya juga adalah al-wahm.
lawannya juga adalah al-jahl, lawannya juga adalah asyak. Jadi dia ada 5. Al-ilmu iaitu keyakinan 100%, az-zan sangkaan kuat bahawa bahawa perkara yang berlaku adalah bagian-bagian, asyak kita tak dapat nak pasti adakah cerita itu benar ataupun tidak, kita tak ada langsung dalam jiwa kita rasa kuat yang mana satu. Jadi kita terumak ambing, tak tahu yang ni ke yang betul ataupun sebenarnya khabar tu adalah satu penipuan. Jadi kita tak pasti. Dia panggil asyak. Orang Melayu pun panggil syak. Syak. Yang keempat adalah al-wahm. Maksud dia berita tu, katakan berita mengatakan bahawa saya berada di Perak. Contoh, saya kata pada tuan-tuan, saya berada di Perak. Lalu orang yang mendengar berita tadi, kuat hati dia mengatakan, betul ke dia kat Perak? Ke sebenarnya saya rasa dia berada di Selangor. Jadi ketika itu, walaupun ceritanya mengatakan saya berada di Perak, namun orang yang mendengar itu kebetulannya dalam hatinya yang dia rasa kuat adalah saya bukan berada di Perak. Sebaliknya yang betul saya berada di Selangor. Jadi berlaku wahm. Keberadaan saya di Perak itu dianggap satu kemungkinan yang tipis bagi orang tersebut. Jadi dinamakan sebagai al-wahm. Dan yang terakhir adalah al-jahl, iaitu kesilapan. Al-jahl iaitu sama ada dia tak tahu sama sekali, dia tak tahu terus, maknanya jahil terus, atau dia menyangka bahawa perkara yang berlaku adalah bagian-bagian, rupanya yang berlaku adalah sebaliknya. Jadi itu dinamakan sebagai al-jahl. Baik. Jadi balik kepada al-khabar. Al-khabar adalah ma yujibul ilma, sebarang berita yang mewajibkan ilmu pengetahuan, mewajibkan keyakinan 100%. Contohnya, kalau saya kata kepada semua yang mendengar, saya daripada 2 hari lepas berada di Perak sebab baru ni PKP tak boleh rentah negeri. Rumah saya dan anak-anak semua di Perak. Saya pula di Selangor. Akhirnya saya pun pergi ke Perak. Jadi saya cerita, nampak, ini khabar, ni berita yang saya sampaikan kepada para pendengar, saya sekarang berada di Perak. Jadi kebetulan bila saya sebut begitu, bagi isteri saya, suara kurang kuat. Kenapa ada masalah? Clear tak suara? Boleh respon? Okey, sekarang kuat tak? Kod tadi dia punya speaker dia bermasalah ke? Okey. Boleh respon? Macam mana sekarang? Okey ke? Saudara Azman, macam mana suara saya? Clear ke ataupun belum lagi? Okey. Okey, macam mana sekarang ni? Masih tak kuat ke atau macam mana? Okey, alhamdulillah Moga-moga baik-baik belaka Okey. Baik. Jadi bila saya cerita kepada para pendengar, saya sekarang berada di Perak, bagi sahabat-sahabat yang mendengar, kenyataan saya sekarang ini mungkin dalam hati masing-masing, mungkin kot dia cakap betul, mungkin dia tak tipu sebab khabar ni ma yahtamilu sidqa wal kazib. Sebarang berita yang mengandungi kemungkinan benar, mungkin dia tipu. Kemungkinan ada pendustaan, kemungkinan ada kebenaran. Jadi bila saya cerita kepada para hadirin yang dirahmati Allah, saya berada di Perak, maka mungkin di hati para sahabat semua, kenyataan saya itu adalah benar. Namun tak sampai ke tahap yakin, sebab sahabat-sahabat hanya dengar cerita saya semata-mata. Namun bagi isteri saya dan anak-anak saya, yang dah tengok saya berada di sisi mereka, bagi mereka kenyataan saya berada di Perak adalah al-yaqin. 100% benar kerana mereka sudah melihatnya. Okey? Mereka sudah melihat saya berada di sisi mereka, iaitu di Kuala Kangsar, Perak. Jadi bagi seseorang itu, mungkin kenyataan saya adalah zan bagi dia. Mungkin juga saya tak dapat nak pastikanlah betul ke dia di Perak atau sebenarnya dia di Selangor. Saya tak pasti, dia tak pasti. Jadi berlaku syak. Mungkin ada orang dengar ucapan saya, bagi dia betul ke dia ada kat Perak? Saya rasa dia bukan kat Perak lah. Maksudnya dia sudah menyangka bahawa saya membuat pendustaan. Jadi berlaku wahm.
Dan mungkin ada satu orang, dia kata, saya yakin 100% dia bukan kat Perak, dia ada kat Selangor. Maka ketika itu, keyakinan dia dinamakan sebagai al-jahl. Kerana dia sudah salah 100%. Baik. Jadi balik kepada al-khabar, al-mutawatir. Apa dia khabar mutawatir? Sebarang berita yang membawa, yang mewajibkan. Maksudnya dia membawa para pendengar pergi ke arah keyakinan 100%. Ini yang dinamakan al-mutawatir. Jadi tahulah kita, oleh kerana mutawatir lawannya ahad, maka apabila al-mutawatir, khabar mutawatir akan menyebabkan para pendengar berita tersebut meyakini 100% bahawa berita yang disampaikan adalah benar. Maka ketika itu khabar ahad pula adalah sesebarang berita yang tidak sampai ke tahap orang yang dengar tu yakin 100%. Contoh. Hari ini kalau kita tengok, hari ini Sultan Perak sudah pun berkenan untuk melantik Menteri Besar Perak yang baru. Baik, ia adalah berita. Tengok di Facebook semua pakat tulis, lepas tu ada yang dengar dah ucapan daripada Tuanku Sultan. Jadi ketika itu, berita ini tersebar luas ini, dia sudah sampai ke tahap apa? Dia sudah sampai ke tahap al-yaqin. Orang yang dengar, sebab dalam Facebook orang cerita, dalam berita pun dah ada, kemudian ada pula video. Akhirnya yang mendengar berita itu, dia sudah sampai ke satu tahap, dia tidak boleh menyangkal bahawa berita itu adalah benar. Dia tak ada sangkal dah. Dia sampai, dia bukan buat-buat, dalam hatinya sudah meyakini, sudah timbul dalam hatinya bahawa berita Menteri Besar Perak yang baru sudah ada sekarang adalah benar. Jadi ketika itu berlakulah al-yaqin. Jadi berita bahawa Sultan Perak telah berkenan melantik Menteri Besar baru bagi negeri Perak hari ini, berita itu adalah sebagai contoh khabar mutawatir. Khabar mutawatir. Okey? Namun mungkin ada satu orang, dia dengar berita tu, dia mungkin tak ada Facebook, dia dengar orang cerita, dia tak sampai lagi tahap mutawatir bagi dia. Namun kalau dilihat dari segi orang ramai, mereka sudah sampai ke tahap bahawa berita itu adalah mutawatir. Cuma orang yang tak ada Facebook, dia belum lagi sampai ke tahap mutawatir. Bahkan akan sampai dia akan pergi juga ke mutawatir. Sebab berita ini benar-benar telah berlaku. Jadi khabar mutawatir adalah sebarang berita yang sudah mewajibkan keyakinan 100%. Baik. Lalu Imam Al-Haramain Al-Juwaini mendatangkan selepas itu 3 syarat yang menjadikan sebarang berita itu adalah khabar mutawatir. Yang khabar mutawatir, tanda dia adalah berita itu diyakini 100%. Apa saja berita? Contoh, orang cerita kat kita, sebenarnya ada satu negeri namanya Mekah. Ada negeri namanya Mekah. Ada tak orang yang tak percaya? Semua percaya. Sebab apa? Sudah sampai cukup syarat berita ini menyebabkan semua orang yang dengar, semuanya meyakini 100% tanpa sebarang syak bahawa ada negeri yang bernama Makkah Al-Mukarramah dan juga ada negeri yang bernama Al-Madinah Al-Munawwarah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu berita ini sudah sampai ke tahap al-mutawatir. Lalu khabar mutawatir membawa kepada al-ilm, iaitu dia membawa kepada kebenaran 100%. Maknanya kalau ada satu orang menolak berita ini, orang itu sudah melakukan satu kesilapan kerana dia sudah menolak satu perkara yang sudah sabit kewujudannya 100%. Sebab itulah macam dalam pertemuan yang lepas, dari segi ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila sudah sampai ke tahap mutawatir, sesiapa yang menolak berita tersebut, dia terkeluar daripada agama Islam wal iyaz billah, kerana dia sudah menafikan satu berita yang telah sabit secara yakin 100%. Macam dalam minggu lepas kita buat contoh, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra'
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kalau kita tengok ayat ini, Allah Ta'ala menyatakan Maha Suci Allah. Main siapa yang sebut? Allah Ta'ala. Dalam hadis Qudsi? Bukan. Habis dalam mana? Dalam surah Al-Isra. Maknanya dia merupakan salah satu ayat Al-Quran Al-Karim. Sebab kadang-kadang firman Allah Ta'ala tidak ada dalam Al-Quran. Sebaliknya ada dalam hadis Qudsi. Baik. Apabila ia adalah merupakan salah satu ayat di dalam Al-Quranul Karim yang kita buka mushaf, kita akan tengok memang ada ayat itu, maka ketika itu sebarang ayat Al-Quran yang ada di dalam mushaf, ianya adalah merupakan khabar mutawatir. Jadi apabila ayat itu mutawatir, dia memberikan erti atau memberikan maksud berita yang disampaikan oleh ayat ini adalah benar. Jadi bila Allah Ta'ala sebut Maha Suci Tuhan yang telah menjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Al-Masjid Al-Aqsa yang kami telah berkati seluruh kawasan sekitarnya untuk kami tunjukkan kepada baginda akan tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi ayat ini menceritakan bahawa berlaku satu ketika dahulu pada zaman baginda Nabi SAW, peristiwa Allah Ta'ala telah pun mengambil Nabi, memperjalankan Nabi daripada Makkah. Nabi dibawa berjalan pada waktu malam ke Al-Madinah, Al-Masjid Al-Aqsa yang terletak di Filistin. Jadi kalau ada orang kata, saya tak percaya Nabi SAW dibawa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, maka kalau orang ini setelah dibawa ke mahkamah, sebab mesti bawa ke mahkamah untuk mengatakan seseorang itu jatuh murtad atau tidak, itu perlu bawa kepada mahkamah. Apabila sudah dibawa ke mahkamah, setelah dikaji oleh pihak mahkamah, mendapati bahawa orang ini jatuh jatuh daripada agama Islam yang murtad, maka orang ini jatuh ataupun dihukum sebagai seorang yang telah murtad. Namun bukan saya yang menghukumnya, sebab dalam nak menentukan seorang itu jatuh murtad ataupun tidak, ia perlu melalui proses undang-undang yang ketat, kerana kesannya juga adalah besar. Seseorang yang telah murtad, kesannya juga besar. Dari segi dia, keluarganya, pewarisan harta, semuanya akan berkait sama sekali. Sebab tu jangan mudah-mudah kita kata orang ni kafir, orang ni murtad, sebab ia adalah satu perkara yang perlu melalui proses undang-undang yang detail. Baik. Jadi orang yang mengatakan bahawa Nabi SAW tidak dijalankan oleh Allah pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Al-Masjid Al-Aqsa, kenyataan ini boleh mengundang kepada kemurtadan. Sama ada dia jatuh ataupun tidak, itu perlu melalui proses mahkamah. Mahkamah akan cek lah, dia gila ke, dia kena paksa ke, ataupun dia sebenarnya masa tu tengah berkhayal ke, dia ada masalah otak ke. Jadi semua itu perlu dikaji oleh mahkamah. Adakah dia jahil? Itu semua dikaji oleh mahkamah. Namun ucapan ini boleh menyebabkan orang yang berbicara dengannya keluar daripada agama Islam. Kenapa? Kerana dia sudah menafikan khabar mutawatir. Iaitu ayat dan surah Al-Isra ini adalah merupakan ayat Quran. Semua ayat Quran adalah mutawatir. Maka orang yang menolak sebarang ayat Al-Quran atau menolak sebarang hadis Nabi yang sampai ke tahap mutawatir, orang ini terkeluar daripada agama Islam. Ucapannya boleh menyebabkan dia terkeluar daripada agama Islam. Sebab itu disebut fal mutawatir ma yujibul ilma. Al mutawatir adalah sebarang perkhabaran yang membawa kepada keyakinan 100%. Contoh lagi, kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut dalam Al-Quran bahawa Nabi SAW Allah Ta'ala telah menyebut Al-Quran contohnya bahawa isteri baginda Nabi SAW, iaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang satu ketika dahulu pernah dituduh melakukan perbuatan jahat dengan lelaki lain, dengan Sayyiduna Safwan. Dalam peristiwa satu ketika dahulu, sewaktu Nabi pulang daripada perang, Sayyidatuna Aisyah tertinggal. Sebab orang ingat Sayyidatuna Aisyah sudah berada di atas kenderaan. Rupa-rupanya Sayyidatuna Aisyah ketika itu pergi qada hajat, lalu akhirnya gelang Sayyidatuna Aisyah putus, ataupun hilang,
Lalu Sayyidatuna Aisyah mencari di mana gelang tersebut, menyebabkan beliau terlewat pulang. Akhirnya beliau pun jumpa gelang beliau pun pergi ke tempat para sahabat dan juga baginda Nabi berkhemah pada waktu malam itu dalam perjalanan pulang ke Madinah selepas mereka selesai perang. Lalu Sayyidatuna Aisyah mendapati tidak ada orang sama sekali. Maksudnya semua yang sudah meninggalkan tempat tersebut. Lalu Sayyidatuna Aisyah tertinggal di situ. Tak lama lepas tu ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Safwan. Sayyidina Safwan ini ditugaskan oleh Nabi untuk tidak bertolak bersama dengan rombongan. Sebaliknya beliau hendaklah tunggu lama sikit setelah orang semua meninggalkan tempat perkhemahan, barulah Sayyidina Safwan bergerak. Jadi tugas Sayyidina Safwan adalah beliau berjalan seorang diri sambil mata beliau memerhatikan di kiri dan kanan jalan, takut-takut ada harta orang Islam yang tercicir dalam perjalanan. Maksudnya beliau bertugas sebagai orang yang mengumpulkan segala perkakas ataupun harta para prajurit Islam yang mungkin dalam perjalanan tu tertinggal pedang ke, tertinggal duit ke, tertinggal apa sajalah. Jadi beliau akan kutip semua sekali untuk dibawa ke Al-Madinah. Jadi ini cara satu ketika dahulu dalam perjalanan Sayyidina Safwan ditugaskan untuk mengutip barang-barang tersebut. Lalu akhirnya setelah semuanya berlalu, Sayyidina Safwan pun mula bergerak. Bila beliau bergerak, beliau mendapati ada bayang-bayang satu orang sedang tertidur. Lalu ketika Sayyidina Safwan mendekati, rupa-rupanya orang itu adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kerana Sayyidatuna Aisyah tertinggal. Para sahabat yang bertugas menjaga Sayyidatuna Aisyah menyangka Sayyidatuna Aisyah sudah berada di atas kenderaan. Rupa-rupanya Sayyidatuna Aisyah tidak ada di atas kenderaan. Lalu akhirnya Sayyidina Safwan yang pernah melihat wajah Sayyidatuna Aisyah sebelum Allah Azza wa Jal menurunkan ayat yang mewajibkan para isteri Nabi menutup wajah mereka daripada pandangan para sahabat. Jadi Sayyidina Safwan pernah tengok muka Sayyidatuna Aisyah sebelum turun ayat ni. Jadi beliau pernah kenal Sayyidatuna Aisyah ni mukanya macam mana. Bila beliau tengok rupa-rupanya tertidur ketika itulah Sayyidatuna Aisyah, beliau pun menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terkejutlah Sayyidatuna Aisyah daripada ucapan tersebut. Lalu beliau pun tengok ada Sayyidina Safwan. Sayyidina Safwan tak cakap banyak, terus mengisyaratkan agar Sayyidatuna Aisyah naik di atas unta beliau. Lalu beliau pun menarik tali unta beliau, menarik tali yang mengikat leher unta beliau, berjalan kaki, manakala Sayyidatuna Aisyah berada di atas unta, dibawa terus berdua orang. Dua orang je lah, sebab itu yang ada, Sayyidatuna Aisyah dengan Sayyidina Safwan. Akhirnya mereka berdua berjalan pada waktu malam tersebut dan akhirnya mereka pun tiba bertemu dengan Nabi sewaktu Nabi dan para sahabat sedang berkhemah. Dalam perjalanan itu mereka berhenti pada waktu pagi. Akhirnya Sayyidina Safwan dilihat oleh para sahabat bahawa bersama-sama dengan Sayyidatuna Aisyah sahaja. Dan memang terpaksa lah sebab Sayyidatuna Aisyah tertinggal. Maka ketika itulah golongan munafik telah membawa berita palsu. Mereka menyebarkan berita sesama kaum muslimin. Kononnya Sayyidatuna Aisyah telah melakukan perbuatan jahat dengan Sayyidina Safwan pada malam tersebut. Dalam keadaan Sayyidatuna Aisyah tak tahu. Panjanglah kisahnya. Ya, ataupun dalam hadis disebut sebagai hadisul ifk. Cerita ataupun hadis yang menceritakan tentang pendustaan yang dipalitkan kepada Sayyidatuna Aisyah. Panjang ceritanya. Akhirnya Allah Ta'ala telah menurunkan ayat Al-Quran. Setelah wahyu lama tak turun, Allah turunkan ayat Al-Quran menyatakan bahawa Sayyidatuna Aisyah tidak melakukan perbuatan jahat tersebut. Maknanya ayat Al-Quran dengan jelas mengatakan Sayyidatuna Aisyah tidak melakukan perbuatan jahat, perbuatan tidak senonoh dengan Sayyidina Safwan. Jadi berita bahawa Sayyidatuna Aisyah bebas daripada tuduhan jahat ini adalah daripada ayat Al-Quran. Maknanya barang siapa, kata para ulama', barang siapa mengatakan Sayyidatuna Aisyah telah melakukan perbuatan jahat dengan Sayyidina Safwan pada malam tersebut, maka orang ini sudah terkeluar daripada agama Islam. Maksud dia ucapannya itu boleh menyebabkan dia terkeluar daripada agama Islam. Sebab apa? Sebab dia sudah menafikan satu berita yang telah sabit daripada ayat Al-Quran, dan kita semua tahu ayat Al-Quran seluruhnya adalah khabar mutawatir. Jadi di sinilah pentingnya untuk kita mengetahui adakah berita itu khabar mutawatir atau khabar ahad, kerana apabila ia khabar mutawatir, wajib diyakini kenyataan ayat tersebut ataupun hadis tersebut. Semua ayat Quran adalah mutawatir. Cuma bukan semua hadis Nabi
adalah mutawatir. Hanya sebahagian kecil saja hadis Rasulullah yang sampai ke status mutawatir. Apabila sampai saja ke status mutawatir, maka tidak boleh seseorang itu menolak berita tersebut. Kerana apabila ia menolak berita tersebut, dia telah menolak keyakinan 100%. Maksudnya dia sudah menolak kebenaran yang diperpegang dengan kebatilan. Baik. Lalu setelah kita tahu apa dia kesan khabar mutawatir, Imam Al-Haramain mendatangkan 3 syarat bagi khabar mutawatir. Kata beliau, wa huwa, maksudnya wal mutawatiru huwa ayyarwiya jama'atun la yaqa'u tawatu'u 'ala al-kadhibi min mislihim. Syarat pertama. Syarat pertama adalah ayyarwiya jama'atun. Hendaklah berita itu telah diriwayatkan, telah diberitahu oleh satu kumpulan. Jamaah. Mesti ramai. Bukan seorang saja yang tengok atau seorang saja yang dengar. Dia mesti kumpulan yang banyak. Okey, mesti syarat pertama jama'atun la yaqa'u tawatu'u 'ala al-kadhibi min mislihim. Berita itu hendaklah diriwayatkan oleh satu kumpulan yang la yaqa', tidak akan berlaku at-tawatu', kesepakatan. Maksudnya tidak akan berlaku kesempatan kumpulan tersebut untuk melakukan penipuan. Kata para ulama, iaitu secara adatnya bilangan yang banyak itu menyebabkan kita yang dengar berita ini akan kata, ish, mereka ni ramai cerita ni, ramai yang bagi tahu berita ni bagian. Ish, takkanlah seramai ini boleh pula mereka berpakat untuk melakukan penipuan. Jadi maknanya di sini syarat yang pertama, tahulah kita, khabar mutawatir bukan dilihat oleh seorang, bukan dilihat oleh 2 orang, bukan dilihat oleh 3 orang, bahkan bukan dilihat oleh 4 orang. 4 orang tak jadi mutawatir lagi. Apakah sekurang-kurang bilangan bagi mutawatir? Sekurang-kurang mesti 5 orang. Pun begitu, 5 orang pun mungkin belum lagi berlaku mutawatir. Cuma boleh jadi 5 orang sudah sampai ke tahap mutawatir. Saya ulang sekali lagi. Bilangan kumpulan yang ramai itu tidak boleh seorang. Kalau seorang tak nama kumpulan, tak nama jamaah. 2 orang pun belum sampai ke tahap mutawatir. Sebab 2 orang cerita, kita mungkin kata mungkin betul, mungkin tak betul. Kalau 3 orang pun sama, 4 orang pun tak sama. 4 orang juga tidak sama. Habis berapa orang yang boleh kita anggap berita mereka itu adalah sampai ke tahap mutawatir? Sekurang-kurangnya mesti 5 orang. Maknanya kalau ada 5 orang cerita berita sekian, maknanya khabar tu jadi mutawatir? Tidak tentu lagi. Okey, 5 orang sudah melayakkan untuk berita itu sampai ke tahap mutawatir. Namun mungkin kalau 5 orang bagi tahu pun, atau 6 orang atau 7 orang atau 10 orang sekalipun, mungkin belum sampai ke tahap mutawatir. Kerana apa? Mutawatir ini tidak disyaratkan bilangan. Cuma yang pasti tak boleh kurang daripada 5. Mesti 5 ke atas. 5 atau 6 atau 7 atau 8 atau 9 atau berapa sekalipun, yang penting mesti tidak kurang daripada 4. Mesti 5 ke atas. Cuma adakah bilangan itu menyebabkan khabar menjadi mutawatir? Kalau dah 5 orang atau 6 orang atau 10 orang atau 12 orang, adakah berita itu akan terus dianggap sebagai khabar mutawatir? Tidak. Habis macam mana kita nak tahu khabar tu mutawatir ataupun tidak, sedangkan bilangan sudah banyak? Ia akan balik kepada adat. Adakah adat setempat, bila kita dengar berita itu, adakah kita yang dengar ini, orang yang dengar berita itu, mereka akan mengatakan, sebanyak ini bilangan, takkan diorang menipu. Kalau sampai ke tahap itu, barulah berita itu boleh menjadi khabar mutawatir. Saya buat contoh. Katakan ada 10 orang. Ada 10 orang cerita, dia cerita, dia ada 10 orang, 10 orang telefon saya. 10 orang telefon saya. Bagi tahu dekat saya, dia kata, Allah sedihnya. Kenapa? Dia kata ada orang meninggal dekat Sungai Perak, dekat Kuala Kangsar. Contoh. Katanya apa namanya, kamu Hairul Nizam dekat Kuala Kangsar? Saya kata, ya, saya ada di Kuala Kangsar. Dia kata, itulah sedih dengan cerita ni, ada 10 orang. 10 orang, ada 10 orang pula. Ada orang meninggal tadi. Contoh. Ada orang meninggal tadi mati lemas di Sungai Kuala Kangsar. Saya pun dengar, orang pertama call saya. Saya kata, ya ke?
Maksudnya dia cerita saya kali pertama, saya pun, ada orang cerita kata orang meninggal. Mungkin betul, mungkin tak betul. Lepas tu orang kedua pun call. Ada suara tapi picture hilang. Saya nampak muka saya. Wallahualam, apa masalah ya? Saya tak tahu sebab saudari Puteri Jauhar Tun Hamzah kata gambar tak ada Gambar saya tengok ni ada, wallahualam Tak apalah kalau tak nampak gambar pun, yang penting suara dapat dengar Okey, balik kepada cerita kita tadi. Orang kedua pun telefon. Orang kedua ni kawan rapat orang yang pertama. Dia pun cerita benda yang sama. Orang ketiga pun call saya. Dia pun cerita benda yang sama. Akhirnya ada 10 orang telefon saya cerita benda yang sama. Ada orang meninggal di Sungai Kuala Kangsar. Maksudnya dah lebih dah daripada 5 orang, dah 10 orang bukan 4 orang, lebih dah sampai 10 orang dah. Cumanya saya dengar cerita tu 10 orang ni, saya kenal dia orang ni memang kuat temerang. Okey, itu isu dia. 10 orang ni memang dia suka kenakan orang, prank orang tu, prank orang ni, dan dia orang ni pula memang dalam satu grup. Ada grup WhatsApp dia orang, grup nak kenakan orang. Jadi apabila bilangan dah banyak dah, tetapi ada penyebab lain yang menyebabkan saya dengan berita ni, saya tak sampai lagi tahap nak percaya 100% berita ni. Jadi ketika itu, walaupun bilangannya 10 orang, walaupun bilangannya sudah 10 orang, namun berita itu belum lagi sampai ke tahap mutawatir. Sebab apa? Kerana ada penyebab yang menyebabkan secara adatnya saya kata, tak mustahil 10 orang ni mereka dalam satu grup WhatsApp. Entah dia pun nak prank saya. Jadi bila berita itu sampai kepada saya tidak terbit dalam jiwa saya keyakinan 100% berita itu benar. Maka ketika itu, walaupun yang beritahu saya 10 orang, tetapi 10 orang itu tidak menyebabkan berita mereka sampai ke tahap mutawatir. Okey, saya buat contoh yang seterusnya. Setelah 10 orang tadi beritahu kepada saya bahawa ada orang meninggal di Pekan Kuala Kangsar, di Sungai Kuala Kangsar, dan saya tak percaya. Orang yang seterusnya, ada 5 orang yang lain. Ada 5 orang lain telefon saya. Dia bagi tahu saya, saya tengok ada orang meninggal tadi kat Pekan Kuala Kangsar, mati lemas. Orang tu pula orangnya baik. Orangnya bagus. Sepanjang kita berkenalan dengan dia ni bukan kita merang. Saya pun dengar, ya ke? Dah mula timbul dah. Mungkin cerita ni betul. Orang yang kedua telefon saya, dah seorang orang kedua pula. Orang ketiga pun cerita, orang keempat pun sama, orang kelima, ada 5 orang yang lain. 5 orang yang lain ni cerita juga benda bahawa ada orang meninggal di Pekan Kuala Kangsar. Dan bila saya dengar berita 5 orang ni, 5 orang ni dia pun bukan kenal sesama mereka. Dia pun bukan duduk sekali, dia bukan satu grup. Dalam masa yang sama, setiap orang ni orang baik. Maka berita 5 orang ini sudah menyebabkan saya timbul dalam hati saya, confirm ada orang meninggal lemas di Kuala Kangsar. Maka ketika itu, walaupun bilangan mereka 5 orang, berita mereka berlima telah menyebabkan cerita mereka sampai ke tahap mutawatir. Adapun berita 10 orang tadi yang mula-mula tu tidak sampai ke tahap mutawatir. Kerana apa? Kerana adat resam suasana setempat menyebabkan saya tak sampai lagi tahap percaya bahawa 10 orang itu cerita benda betul. Namun 5 orang yang cerita ni, walaupun bilangannya mereka tak sampai ke tahap 10 orang, 5 orang je. Tapi kebetulannya mereka ni bukannya sekali. Dan 5-5 ni orang yang baik. Dia orang bukan satu grup, tak pernah kenal sama-sama dema. Tiba-tiba cerita benda yang sama. Maknanya sampai 5 orang cerita kepada saya perkara yang sama, maka saya ketika itu meyakini peristiwa itu memang berlaku. Maka ketika itu sampailah berita itu ke tahap mutawatir. Jadi sebab itu kata para ulama usul fiqhi, secara kuatnya, secara pandangan yang kuat, berapa jumlah bilangan orang yang cerita kepada kita satu berita itu baru sampai ke tahap mutawatir. Ada bilangan tertentu ke? Secara kuatnya, pandangan yang kuat mengatakan tidak ada bilangan khusus. Yang pasti mesti lebih daripada 4. Itu je. Mesti lebih daripada 4. Tapi mesti berapa? 5 ke? Cukup? Atau 6? Atau 7? Atau 10? Atau mesti 100? Atau mesti 200? Atau mesti sampai 500 baru sampai ke tahap mutawatir? Tidak disyaratkan.
Habis macam mana saya nak tahu bilangan tertentu ini sudah sampai ke tahap mutawatir? Berdasarkan adakah adat meyakini peristiwa itu benar-benar berlaku atau tidak. Kalau sampai ke tahap bila saya dengar tu saya dah tak mampu nak tolak bahawa benda ni betul-betul telah berlaku, sampai ke tahap keyakinan begitu sekali, makanya kalau saya tengok bilangan yang cerita itu lebih daripada 4, bilangannya mesti 5 dan lebih, 5 atau lebih, maafkan saya, maka ketika itu berita itu sampai ke tahap mutawatir. Ini syarat yang pertama. Wahuwa ayyarwiya jama'atun la yaqa'u tawatu 'ala al-kadhibi min mislihim. Maknanya satu berita itu disampaikan oleh satu kumpulan yang secara adatnya, kita kata secara adat mustahil, walaupun secara akal tak mustahil. Dia bukan benda yang bercanggah dengan akal, tak mustahil. Dia orang ni pakat. Tetapi secara kebiasaannya, secara adatnya, dengan akhlak mereka, dengan mereka tak pernah bertemu, contohnya, maka ini menyebabkan saya secara adatnya tidak meyakini ataupun mustahil mereka ini melakukan pendustaan. Okey, mustahil orang macam ini akan terbit pendustaan daripada mereka. Ini yang dimaksudkan dengan syarat pertama, wa huwa ayyarwiya jama'atun la yaqa'u tawatu 'ala al-kadhibi min mislihim. Syarat yang kedua pula, ila ayyantahiya ilal mukhbari anhu. Nak dengar boleh baba ceramah, tapi tak bermising-mising ya. Nak duduk sebelah baba pun tak apa. Tapi tak mau kacau. Okey. Nak duduk boleh? Nak dengar sini, nak dengar baba. Nak tengok baba ceramah boleh, tapi tak boleh bising-bising main game. Bolehlah. Okey, syarat yang kedua, ila ayyantahiya ilal mukhbari anhu. Okey, syarat yang kedua ini pula adalah jumlah bilangan itu, jumlah bilangan yang banyak itu mesti berlaku berapa generasi? Seluruh generasi. Maksud dia, kalaulah yang menceritakan peristiwa itu adalah orang yang menyaksikannya sendiri. Okey, orang yang menyaksikan tu sendiri yang menceritakan kepada saya, contohnya macam tadi kisah tadi, 5 orang tu bagi tahu dia orang tengok sendiri ada mayat di Pekan Kuala Kangsar yang mayat ini lemas di apa namanya di Sungai Perak. Dalam masa yang sama mereka sendiri melihatnya, bukan mereka dengar cerita orang, mereka sendiri menyaksikan peristiwa tersebut, dan mereka ni pula setelah diperhatikan bilangan mereka lebih daripada 4. Dalam masa yang sama mereka ini secara adatnya mustahil mereka membuat pendustaan, maka telah berlaku bilangan yang banyak itu pada generasi mereka. Okey, selesai. Maksudnya itu dah cukup. Tapi katakan kalau 5 orang ni dia tak cerita direct dengan saya. Dia tak cerita direct dengan saya, tapi dia cerita pula kepada orang lain. Dia cerita kepada orang lain dan orang lain tu pula cerita kepada saya. Jadi sudah ada 2 kluster, dua generasi. Dia sudah ada 2 generasi. Generasi yang pertama, generasi yang melihat peristiwa itu berlaku. Generasi yang kedua, generasi yang mendengar. Dia tak melihat, tetapi dia mendengar berita itu daripada orang yang melihatnya. Jadi ketika itu, para hadirin rahmati Allah, apabila sudah ada 2 generasi atau lebih, setiap generasi itu mesti bilangannya juga adalah sampai kepada bilangan yang mutawatir. Maknanya katakan 5 orang ni dia cerita, 5 ni telefon saya. 5 telefon saya. Kemudian saya pun cerita pada ramai orang. 5 orang cerita pada saya. Saya pula cerita pada ramai orang. Maka berlakukah mutawatir ketika itu? Tidak berlaku mutawatir. Sebab apa? Saya dengar cerita pada mereka memang berlaku mutawatir bagi pihak diri saya. Sebab saya sendiri dengar daripada 5 orang ni. Maka berlakulah tawatur. Tetapi apabila saya ceritakan perkara tersebut kepada orang lain, hanya saya sahaja yang cerita. Bukan bilangan yang banyak. Cerita pada orang yang lain. Maka oleh kerana saya seorang saja atau mungkin 2 orang, yang ini tak sampai ke tahap bilangan yang sampai kepada mutawatir, kalau saya cerita pada generasi yang keseterusnya, walaupun generasi yang keseterusnya tu ramai dengan cerita pada saya kumpul sampai 1000 orang, saya cerita benda yang sama, maka adakah mereka boleh menganggap berita saya itu adalah satu berita yang mutawatir? Tidak. Kerana apa? Kerana tidak berlaku
bilangan yang ramai dalam setiap generasi. Generasi yang pertama memang dah ramai dah. Tapi generasi yang kedua itu saya seorang je. Ataupun 2 orang, atau 3 orang, atau 4 orang je. Ataupun mungkin 10 orang tapi tak diyakini. Maka ketika itu tidak berlaku tawatur dalam setiap generasi. Apabila tidak berlaku tawatur dalam setiap generasi, walaupun pada generasi pertama berlaku tawatur, generasi yang seterusnya tidak berlakulah peristiwa itu tawatur. Tidak berlaku khabar itu, berita itu tidak sampai ke tahap mutawatir. Ini yang dimaksudkan dengan kenyataan Imam Al-Haramain ila ayyantahiya ilal mukhbari anhu. Bilangan kumpulan yang ramai yang dengar cerita itu daripada orang yang mustahil mereka ini melakukan pendustaan, bilangan yang ramai ini hendaklah terus menerus sampai mana? Sampai kepada yang menyaksikan. Sampai kepada yang menyaksikan peristiwa itu sendiri. Jadi bilangan yang banyak itu hendaklah berlaku dalam setiap generasi. Barulah berita itu dianggap sebagai berita mutawatir. Puan kita tanya sampai menyampaikan ke, saya pun tak tahu apa yang dimaksudkan oleh puan. Mungkin saya cakap tadi mungkin ringkas jadi tak jelas, jadi mungkin boleh ditanya semula. Saya tak faham soalannya. Okey, jadi kita dapat 2 syarat dah setakat ni. Dia ada 3 syarat, semua dapat 2 syarat. Syarat pertama saya ulang sekali lagi. Syarat pertama, hendaklah bilangannya ramai. Bilangan yang menceritakan perkara tersebut adalah ramai. Syarat yang kedua, bilangan yang ramai itu hendaklah terus menerus bilangan itu ramai sampai kepada yang menyaksikan peristiwa itu sendiri. Okey, ini syarat yang kedua. Jadi maknanya daripada syarat yang kedua ni tahulah kita kadang-kadang satu berita itu menjadi mutawatir dalam satu generasi tapi tidak pula menjadi mutawatir dalam generasi yang seterusnya. Contoh macam saya buat contoh tadi. Muhammad Ahmad Asud bas Asyana ulkid darsa dulu waktu. Okey. Jadi kalau kita tengok dalam contoh saya tadi, apabila 5 orang yang memang sangat baik ini cerita kepada saya, mereka telah melihat ada mayat yang mati lemas di Kuala Kangsar, di Sungai Kuala Kangsar, maka pada saya berita itu sudah mutawatir. Sebab apa? Sebab 5 orang ni bilangannya adalah lebih daripada 4. Kemudian bilangan yang 5 orang ni pula secara adatnya mustahil mereka bersepakat untuk melakukan pendustaan. Jadi bagi saya berita bahawa ada orang meninggal tadi adalah mutawatir. Kemudian 5 orang ni cerita kat saya saja. Dia tak cerita kat orang lain. Saya pun ceritalah pada orang lain. Okey, maka pada saya berita tu mutawatir. Apabila saya cerita kepada orang lain, saya pun panggil katakan kawan-kawan saya 1000 orang, saya pun cerita, nak dengar cerita tak? Saya pun cerita. Saya dengar daripada 5 orang. 5 ni cerita kepada saya dan mereka ni orang yang baik. Mereka cerita kepada saya pada tarikh sekian berlaku satu kematian di Kuala Kangsar disebabkan lemas. 1000 orang yang dengar cerita saya ini, adakah berita yang sampai kepada mereka itu adalah mutawatir di sisi mereka? Tidak. Tapi mutawatir bagi pihak saya. Kerana saya sendiri sudah mendengar daripada 5 orang tadi. Maknanya, bagi saya berita itu sudah mutawatir. Tapi bagi 1000 orang yang mendengar cerita ini daripada saya sahaja, berita itu tidak dianggap sebagai mutawatir kerana dia kurang daripada cerita 4 orang. Sebab saya seorang yang cerita kepada mereka. Jadi ia tidak sampai ke tahap mutawatir. Okey, saudari Puteri Jauhar tanya soalan, jumlah mesti 5 orang, tak boleh kurang dari itu? Okey, tak boleh kurang daripada 5 orang. Sebab kalau jumlahnya 4 orang sahaja yang cerita kepada saya, dia tidak akan berlaku keyakinan. 4 orang tidak cukup untuk menerbitkan keyakinan. Kalau terbit juga keyakinan, itu bukan dengan sebab khabar itu sebab benda lain. Maknanya 4 orang tidak cukup untuk menjadikan berita itu menjadi mutawatir. 3 orang juga tidak cukup. 2 orang juga tidak cukup. Seorang juga tidak cukup. Memang mesti sekurang-kurangnya 5 orang. Tapi adakah bila dah sampai 5 orang, mesti khabar itu jadi mutawatir? Tak tentu juga. Maknanya apabila sampai kepada jumlah lebih daripada 4 orang, adakah berita itu mutawatir ataupun tidak? Dia akan kembali kepada adakah adat
menghukum bahawa berita itu sampai kepada tahap keyakinan ataupun tidak. Okey, alhamdulillah, saya kira saya sudah pun menjelaskan dua syarat bagi khabar mutawatir dengan contoh yang kita datangkan tadi. Dan syarat yang seterusnya adalah wa yakuna fil asli an musyahadatin aw sama'in la an ijtihadin. Syarat yang ketiga adalah wa yakuna, wa an yakuna. Kalau kita tengok wa huwa ayyarwiya, maksudnya dia ma'tuf kepada yarwiya. Wa huwa ayyarwiya, maksudnya wa huwa ayyarwiya wa an yakuna. Wa yakuna, maksudnya wa yakuna hadzal khabar, berita ini hendaklah wa yakuna al-khabaru fil asli an musyahadatin aw sama'. Syarat yang ketiga adalah berita tersebut pada asal punca akhir dia, macam dalam contoh saya tadi, saya cerita kepada orang ni cerita pada orang ni, tetapi cerita dia berakhir di mana? Cerita dia akan berakhir dengan 5 orang yang cerita pada saya. 5 orang, sebab 5 orang ni yang melihat sendiri. Jadi inilah punca asal dia. Maknanya kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, punca asal tersebut, berita daripada punca atas tersebut hendaklah berlaku secara musyahadah, secara penglihatan, atau sama', ataupun dengan pendengaran. Maksud penglihatan atau pendengaran ini adalah iaitu secara mahsus, secara dibuktikan dengan panca indera yang 5. Tak mesti dengan mata ataupun telinga saja. Cuma biasanya berita ni ataupun satu khabar yang yakin ini biasanya dapat secara melihat ataupun mendengar. Tetapi tak mustahil juga dia berlaku dengan panca indera yang lain, dengan bau. Contoh, ada 5 orang cerita saya, ya Allah, busuk sungguh sungai hari ni. Saya bau, busuk benar. 5 orang ni pula orang yang sangat saya yakini. Dia tengok, dia bau bukan dibuktikan dengan mata ataupun dengan telinga, tapi dibuktikan dengan deria bau. Jadi disebut an musyahadatin aw sama', maksud dia anil hawasil khams. Yang dimaksudkan an musyahadah aw sama' dengan penglihatan atau dengan pendengaran. Yang dimaksudkan di sini bukan hanya 2 ini saja, bahkan dengan 5 panca indera, dengan salah satu daripada 5 panca indera yang diketahui, iaitu pendengaran, penglihatan, bau, deria rasa ataupun dengan sentuhan. Okey, itulah 5 panca indera yang dimaksudkan dalam berita ini. Maknanya khabar mutawatir syarat dia last sekali berita asalnya berpunca dibuktikan dengan panca indera, bukan dibuktikan dengan cara akal. Bukan dibuktikan dengan cara akal. Maksud dia, sesuatu berita itu boleh menjadi khabar mutawatir apabila punca last sekali, hujung asal ceritanya adalah berpunca daripada pembuktian oleh salah satu 5 panca indera. Macam contoh saya tadi, 5 orang ni bagi tahu kepada saya dia tengok mayat. Dia orang sini tengok. Atau 5 orang ni yang baik-baik ni cerita pada saya yang Sungai Perak katakan bau busuk sangat. Dia orang sendiri bau. Dia bukan dengan cerita orang. Dia orang sendiri bau. Bau, ya Allah, busuk lantung. Contoh. Jadi berita akhir itu berpunca dengan panca indera. Apabila ia berpunca dengan panca indera, maka apabila cukup 2 syarat yang sebelumnya, barulah khabar mutawatir berlaku. Barulah khabar mutawatir berlaku. Okey, Allah barik fi, sahabat kita buat sedikit konklusi. Saudara Azman Muhammad Nur, beliau buat konklusi tentang syarat khabar mutawatir. Jazakumullah khair. Maknanya, kata Imam Al-Haramain, la ani ijtihad. Maknanya berita asal itu bukan dengan cara ijtihad. Maknanya kadang sebagian kita kata la an ma'kul. Maksudnya berita itu mesti an mahsus, la an ma'kul. Berita itu mesti berpunca dengan mahsus, benda yang dapat dibuktikan dengan panca indera. Bukan berita asal itu dibuktikan dengan akal. Hujahnya adalah akal. Maka kalau berita itu berpunca dengan akal, ianya walaupun bilangan yang menceritakan itu ramai, ianya tidak dianggap sebagai khabar mutawatir. Contoh, okey, saintis menyatakan kepada kita
menyatakan kepada kita bahawa tumbuh-tumbuhan, contoh saintis menyatakan kepada kita bahawa tumbuh-tumbuhan mereka dapat makanan dengan proses fotosintesis. Ingat lagi tu sama masa kecil-kecil dulu dia panggil apa pelajaran tu? Pelajaran apa alam semula jadi ke apa? Saya dah lupa Tapi masa lepas masa kita masuk sekolah menengah dalam sains kita belajar tumbuh-tumbuhan mendapatkan makanannya dengan proses fotosintesis. Okey. Baik. Saya nampak tak proses tu? Tak. Saya dengar ke? Tak. Maknanya itu teori. Okey. Setakat yang saya tahu, tidak ada lagi saintis yang membantah perkara tersebut. Setakat yang saya tahulah. Jadi maknanya semua saintis daripada zaman berzaman cerita bahawa tumbuh-tumbuhan mendapatkan makanan melalui proses fotosintesis. Daripada ramai cerita kepada yang ramai, cerita kepada yang ramai, kepada cerita yang ramai, sampai kepada kita pun ramai. Adakah berita bahawa tumbuh-tumbuhan alam dan manusia, betul. Saya teringat terima kasih alam dan manusia teringat apa masa sekolah rendah dulu mata pelajarannya. Sekarang dah tak ada rasa Jazakumullah khairah. Okey, balik kepada cerita kita tadi. Adakah berita bahawa tumbuh-tumbuhan makan dengan melalui proses fotosintesis, adakah berita itu dipanggil khabar mutawatir? Tidak. Kenapa? Sedangkan bilangannya ramai. Yang menceritakan mula-mula yang memulakan teori ini juga adalah ramai. Cerita kepada golongan yang ramai, sambung menyambung semuanya ramai. Sampai kita hari ini pun percaya dengan ramai. Kenapa tak jadi khabar mutawatir? Kerana punca asalnya bukan dibuktikan dengan panca indera, sebaliknya dibuktikan dengan akal. Dibuktikan dengan kajian, dibuktikan dengan andaian ataupun dengan teori. Maka apabila ia bukan dibuktikan dengan sebarang panca indera, walaupun bilangannya adalah ramai, ianya tidak dinamakan sebagai khabar mutawatir. Tidak dinamakan sebagai khabar mutawatir. Maknanya berita ataupun sesungguhnya tumbuh-tumbuhan makan makanan dengan proses fotosintesis, cerita itu tidak dianggap sebagai khabar mutawatir. Cuma berlaku khabar mutawatir di mana? Berlaku juga khabar mutawatir dalam proses fotosintesis. Tapi di mana? Berita bahawa ramai orang cerita. Maknanya dia cerita, dia sebut kepada anak murid dia. Para saintis yang ramai cerita pada anak murid mereka yang ramai bahawa tumbuh-tumbuhan makan dengan proses fotosintesis. Anak-anak murid yang ramai ni pun cerita pada anak-anak murid yang ramai bahawa tumbuh-tumbuhan makan dengan proses fotosintesis. Berita itu adalah mutawatir. Namun adakah berita saya dengar daripada orang yang ramai bahawa para saintis yang ramai telah mengatakan bahawa tumbuh-tumbuhan makan melalui proses fotosintesis. Berita itu adalah mutawatir. Kerana apa? Kerana hujung dia adalah pergi kepada generasi anak murid yang pertama mendengar daripada para guru mereka yang ramai. Okey, jadi berita yang disampaikan itu adalah merupakan khabar mutawatir. Maksudnya cerita bahawa fulan bin fulan sebut itu adalah mutawatir. Namun adakah kita boleh sebut proses fotosintesis itu adalah secara khabar mutawatir? Tidak. Kerana ia berakhir dengan proses akal. Proses akal. Okey. Jadi kita bezakan bahawa berita itu adalah mutawatir. Namun isi kandung berita itu bukan mutawatir. Dalam contoh kita tadi Okey. Jadi ini adalah 3 syarat yang disebutkan oleh para ulama untuk menjadikan satu berita itu adalah khabar mutawatir. Okey. Jadi syarat yang pertama, bilangannya kena ramai. Yang kedua, hendaklah bilangan yang ramai itu terus menerus dalam setiap generasi. Ikutlah berapa generasi?
Kalau hanya ada satu generasi, maka cukuplah bilangan yang mula-mula tu ramai. Kalau dua generasi, begitulah. Setiap generasi mesti bilangannya adalah ramai. Dan yang ketiga, berita yang disampaikan itu hendaklah berhujung dengan pembuktian oleh panca indera. Jadi kalau contoh 5 orang alim sebut kepada saya, sesungguhnya alam ini adalah alam ini satu ketika dahulu adalah tiada. Alam ini satu ketika dahulu adalah tiada. 5 orang alim ni kita pun tengok akhlaknya, mustahil mereka membuat pendustaan. Dia pun cerita pada kami yang ramai. Kami yang ramai pun cerita pada anak murid yang ramai. Maknanya adakah alam ini dulunya tidak ada? Adakah ia dianggap sebagai khabar mutawatir? Tidak. Kenapa? Kerana hujung puncanya bukan secara yang kita lihat. Bukan secara yang kita dengar. Sebaliknya dia berakhir kepada teori. Cuma teori alam ini satu ketika itu tidak ada memang benar. Teori ini benar, tetapi dia tidak sabit secara khabar mutawatir. Dia tidak dianggap khabar mutawatir. Kerana hujung dia adalah dibuktikan dengan dalil. Tidak dibuktikan dengan panca indera yang 5. Alhamdulillah, saya kira itulah beberapa perbahasan yang ingin saya kongsi dengan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lawan kepada khabar mutawatir adalah khabar ahad. Lawan kepada khabar mutawatir adalah khabar ahad. Jadi khabar ahad adalah sebarang berita yang tidak sampai ke tahap mutawatir. Okey, tidak sampai ke tahap mutawatir. Apabila sama ada dia ada 3 syarat bagi khabar mutawatir, katakan syarat pertama dah ada, syarat kedua ada, syarat ketiga tak ada, jadi khabar mutawatir. Kalau 2 syarat tak ada pun jadi khabar mutawatir. Kalau ketiga-tiga syarat tak ada juga tidak menjadi khabar mutawatir. Jadi khabar ahad adalah lawan bagi khabar mutawatir. Apa dia khabar ahad? Kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, wa akhbarul ahadi huwa allazi yujibul amal wa la yujibul ilma. Khabar ahad pula adalah sebarang khabar, sebarang berita yang mewajibkan amal. Yujibul amal, mewajibkan amal. Maksud dia, kalau khabar ahad itu, khabar ahad dia mewajibkan amal tetapi tidak mewajibkan pengetahuan 100%. Maknanya apa yang disebut oleh khabar itu tidaklah sampai ke tahap kita yakin 100%. Namun kalaulah khabar itu kuat, maknanya diriwayatkan, dia adalah hadis, katakan hadis sahih atau hadis hasan, maka ketika itu ia mewajibkan kita untuk beramal dengan berita tersebut. Maknanya para fuqaha apabila mendapati sebarang hadis Rasulullah, ayat Quran tak ada yang ahad ni, jadi kita contoh khabar ahad ni pada hadis Nabi. Sekiranya para fuqaha mendapati hadis tersebut statusnya bukan khabar mutawatir, sebaliknya hanya khabar ahad. Maknanya contoh, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi. Maksudnya hanya seorang sahabat Nabi dengar pada Rasulullah. Tapi dia sahabat. Kemudian dia cerita pada tabi'in, 3 orang, tak ramai. Kemudian 3 orang ni pun cerita pada anak murid mereka. Jadi tidak cukup syarat mutawatir. Maknanya khabar ini jadi khabar ahad. Okey? Jadi kalau khabar ahad, maknanya kita akan kata mungkin berita bahawa Nabi sebut bagian, mungkin betul Nabi sebut, mungkin sebenarnya berlaku kesilapan. Nabi tak sebut pun. Namun, kalaulah khabar ahad ini statusnya kuat, iaitu hadis sahih atau hadis hasan, maka ketika itu wajib para fuqaha berpegang dengan hadis tersebut. Maknanya, hendaklah hadis itu menjadi dalil dari segi hukum hakam fiqh. Dari segi hukum hakam fiqh, ianya akan menjadi dalil. Sebab apa? Sebab sekalipun dia tidaklah sampai ke tahap membawa kepada keyakinan 100% bahawa itu adalah sabdaan Nabi, namun disebabkan status para perawinya kuat, walaupun tidak sampai ke tahap yakin 100%, ia telah membawa ke tahap sangkaan kuat bahawa memang Nabi bersabda dengan sabdaan tersebut. Maknanya apabila sudah ada sangkaan kuat, kita hendaklah berpegang dengan yakin atau dengan zon.
Kalau sesuatu berita itu yakin, kita wajib pegang. Bahkan kita wajib beriktikad, kita wajib beriman dengan khabar tersebut. Tapi kalau khabar itu tidak sampai ke tahap khabar mutawatir, walaupun kita tidaklah sampai ke tahap yakin 100% ia sabdaan Nabi, namun kuat sangkaan kita mengatakan ia adalah sabdaan Nabi, maka wajib kita berpegang dengan hadis tersebut. Cuma kalau ada orang tak percaya, berdosa ke dia? Dia berdosa. Cuma dia itu kafir ke? Tidak sampai kepada dia murtad. Sebab berita yang dibabitkan, yang disebut oleh khabar ahad tidak sampai ke tahap keyakinan 100%. Sebab itulah para ulama kita membawa contoh, orang yang tidak percaya Nabi dibawa berjalan daripada Masjidil Aqsa naik ke langit sampai melepasi Sidratul Muntaha, dia kata saya tak percaya. Contoh dia kata saya percaya Allah Ta'ala menjalankan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang tu saya percaya. Tapi daripada Masjidil Aqsa naik sampai ke langit, yang tu saya tak percaya. Naik ke langit pertama, jumpa Nabi tu, jumpa Nabi, yang tu saya tak percaya. Berdosa ke dia? Okey, berdosa atau tidak merujuk kepada adakah hadis ini kuat ataupun tidak. Adakah ia hadis sahih ataupun hasan. Bila dilihat, rupa-rupanya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari contohnya. Hadis sahih. Maknanya kalau dia tidak percaya, dia berdosa. Okey, maknanya dia berdosa sebab dia telah menolak hadis yang sahih walaupun statusnya ahad. Walaupun dia hadis ahad tidak sampai kepada tahap keyakinan 100%, tetapi dia kuat. Maka wajib berpegang dengan hadis yang kuat. Dia tak nak percaya, dia telah berdosa. Adakah dia murtad daripada agama Islam? Tidak. Sebab apa dia tidak jatuh murtad? Sebab khabar itu, berita itu walaupun ada dalam Sahih Al-Bukhari, tetapi tidak sampai kepada tahap ianya khabar mutawatir. Apabila ia tidak sampai ke tahap khabar mutawatir, orang yang mengingkari khabar mutawatir, sekalipun dia berdosa, tetapi ia tetap masih belum terkeluar daripada agama Islam. Ini adalah yang dimaksudkan oleh Imam Al-Haramain, wa akhbarul ahad huwa alladhi yujibul amal wa la yujibul ilma. Khabar ahad adalah sebarang berita yang mewajibkan amal, dan kita wajib beramal dengan hadis tersebut, dengan kenyataan tersebut, tetapi ia tidak sampai kepada mewajibkan untuk kita beriktikad, kita meyakini 100%. Jadi di sinilah beza di antara khabar ahad dengan khabar mutawatir. Yang pertama, khabar mutawatir mempunyai 3 syarat. Kemudian khabar mutawatir mewajibkan kita untuk meyakini, untuk beriman, untuk beriktikad. Adapun khabar ahad tidak cukup 3 syarat itu. Dan yang kedua, khabar ahad tidak membawa sampai kepada kufur orang yang menolak berita tersebut. Dia kerana ia hanya mewajibkan beramal dari segi hukum hakam, tetapi ia tidak sampai ke tahap mewajibkan kita beriktikad bahawa berita itu benar-benar berlaku. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nampak gayanya tuan-tuan, tak sempat kita nak habiskan perbahasan tentang sunnah. Kita habis di khabar mutawatir rupanya. Saya ingatkan kita boleh habis khabar minggu depan, dah boleh masuk dalam isu al-qiyas. Tapi tak apa. Yang penting walaupun kita baca agak lambat-lambat sikit, yang penting saya harap para pendengar dapat memahami dengan baik. Moga-moga semuanya dapat faham dengan baik. Kalau ada sebarang persoalan, macam yang saya sebut selalu, jangan lupa untuk bertanya. Walaupun kita tidak melihat seorang perseorang, saya pun tak tahu seorang-seorang siapa-siapa, tapi moga-moga kalau ada soalan yang tidak jelas yang ingin disampaikan, boleh sampaikan. Setakat kemampuan saya akan cuba menjawabnya, insya-Allah. Jadi oleh kerana nampak gaya tak ada siapa yang nak tanya soalan, saya kira mungkin apa yang kita bincangkan ini alhamdulillah sudah difahami dengan baik. Dan insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan lihat pembahagian al-khabar al-ahad wa yanqasimu al-akhbar al-ahadiyah. Kita akan pergi kepada pembahagian khabar ahad. Kita akan pergi kepada sama ada hadis ahad itu musnad ataupun mursal. Kita akan lihat perbahasannya minggu hadapan, insya-Allah azza wa jalla. Itu saja daripada saya. Moga-moga semuanya beroleh kebaikan dan moga-moga Allah Ta'ala terus-menerus memberikan kepada kita kebaikan untuk dapat menuntut ilmu
dan memberikan kepada kita peluang untuk terus bergelumang dalam ilmu. Kata Imam Al-Haramain, kata Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu, dalam Minhajut Talibin, yang saya bila saya ulang matan ni, dia memberikan semangat kepada saya. Kata beliau, wa ba'du amma ba'du fa innal ishtighala bil ilmi min afdalit ta'at wa aula ma unfiqat fihi nafaisul awqat. Kata beliau, kata Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu dalam Minhajut Talibin, salah satu kitab matan utama dalam ilmu fiqh berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita nak kuasai betul-betul mazhab Imam Syafi'i, kata guru saya Fadilatul Syekh Said bin Shaltut, kena hafal matan ni. Kita kena hafal matan ni. Kalau kita nak pakarlah, kita memang nak sampai ke tahap menguasai sebenar-benarnya mazhab Imam Syafi'i, maka antara syaratnya adalah menghafaz matan ini. Saya itulah rugi rasa fikir. Rugi sebab dulu Syekh pesan dah supaya hafal, tapi tak bersemangat hafal. Hafal sikit-sikit berhenti, hafal sikit berhenti. Baru ni saya mengadu dengan guru saya Fadilatul Syekh Said. Saya kata saya dah tak hafal lagi kitab ni. Saya dah terlambat. Kata Syekh saya, selagi kamu masih menghirup nafas, selagi masih ada nyawa, belum ada istilah terlambat. Maknanya selagi hidup, selagi itu belum terlambat. Kalau dah mati, baru terlambat. Kalau dah mati tak hafal juga, baru terlambat. Tapi selagi masih hidup, belum ada istilah terlambat. Jadi semangat baliklah, kita pun mula hafal balik. Jadi dalam mukadimah kita ini, Imam An-Nawawi, Imam Nawawi sebut apa? Kata Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu, fa innal ishtighala bil ilmi min afdalit ta'at. Sesungguhnya kita bergelumang dengan ilmu pengetahuan ini adalah di antara sebagus-bagus ketaatan. Min afdalit ta'at. Di antara ketaatan kepada Allah yang sangat bagus, antara yang paling bagus ni, walaupun bukan yang paling bagus, tetapi antara yang paling bagus dari segi ketaatan kepada Allah adalah dengan kita bermutalaah, kita dengan kita mendalami ilmu pengetahuan. Wa aula ma unfiqat fihi nafaisul awqat. Bahkan kata Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, untuk menuntut ilmu sepatutnya kita menggunakan segala waktu-waktu berharga kita. Hendaklah kita gunakan waktu-waktu paling berharga kita tersebut untuk menuntut ilmu. Maknanya untuk menuntut ilmu sepatutnya kita gunakan umur kita, kita gunakan waktu kita yang paling berharga untuk kita habiskan bagi menuntut ilmu. Bukan kita habiskan umur-umur kita dan juga waktu berharga kita untuk perkara lain. Jadi ada dua manfaat yang disebut oleh Imam An-Nawawi. Pertama, menuntut ilmu adalah ketaatan, antara ketaatan yang sangat tinggi. Dan yang kedua, untuk menuntut ilmu, kita sepatutnya menggunakan segala umur kita yang sangat berharga ini untuk kita habiskan bagi menuntut ilmu. Moga Allah Ta'ala terima segala amal ibadah kita pada petang ini dalam kita mendalami kitab Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Semoga diberkati Allah semua. Mohon maaf atas segala kesilapan saya. InsyaAllah pertemuan akan datang kita akan bertemu semula untuk kita membaca lanjutan perbahasan pembahagian Al-Hadis Al-Ahad insya-Allah Azza wa Jal. Marilah sama-sama kita menangguhkan majlis kita pada petang ini dengan kita berselawat ke atas baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Moga-moga Allah menerima amalan kita dan menerima salawat kita dan Nabi redha dengan kita, lalu kita didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma amin. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته